Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Akmal bin Muhammad Noor daripada RCS 2514A, nombor metrik 2021-117-911, akan membentangkan tentang kesan PKP terhadap sistem politik di Malaysia. Kestabilan politik memberi kesan terhadap cara dan tindakan kerajaan dalam membendung COVID-19 daripada terus merebak dalam skala yang membimbangkan. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Terjadinya pelbagai polemik dan konflik antara orang berkepentingan negara sehingga tumbangnya kerajaan persekutuan sebanyak 2 kali dan kejatuhan kerajaan negeri seperti Sabah, Kedah dan yang paling terbaru iaitu kerajaan negeri Melaka hanya dalam tempoh masa hampir 3 tahun ini. Perkara ini bermula daripada peletakan jawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mewakili Kerajaan Pakatan Harapan, lalu digantikan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewakili gabungan baharu iaitu Perikatan Nasional pada Februari 2020. Ini sedikit sebanyak telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat serta ahli politik di Malaysia kerana perkara tersebut dikatakan tidak adil oleh sebab campur tangan dan percaturan orang atasan tanpa pilihan raya. Kemudiannya, berlaku sekali lagi kekosongan tampuk jawatan Perdana Menteri apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak dapat sokongan majoriti daripada Gabungan Perikatan Nasional dan telah digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga daripada gabungan yang sama pada Ogos tahun ini. Seterusnya, kesan lain yang telah kita lihat antaranya ialah menghadkan jumlah ahli semasa persidangan parlimen dan penangguhan sesi persidangan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP agar dapat mengurangkan pergerakan sosial semua individu. Persidangan pada 18 Mei 2020 hanyalah bagi istiadat titah diraja iaitu istiadat pembukaan penggal parlimen yang oleh Yang di-Pertuan Agong, lalu ditangguhkan selama 2 bulan. Hal ini menjadi satu kepincangan dan ada di antara segelintir ahli politik yang menentang kerana mereka menyatakan bahawa mereka tidak dapat menengahkan masalah yang dihadapi rakyat dan pendapat mereka dalam tindakan kerajaan dalam menangani COVID-19. Bermula daripada ini, terjadinya banyak konflik ke atas kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri, antaranya seperti undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri yang ketika itu ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemudiannya, sesi parlimen berlangsung semula setelah dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong dan setiap ahli parlimen terikat dengan prosedur operasi standard SOP seperti pemakaian pelitup muka, pemeriksaan suhu badan dan banyak lagi. Seterusnya, pengisytiharan Proklamasi Darurat 2021 yang telah dikuatkuasakan bagi seluruh persekutuan bermula daripada 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021 sebagai langkah membendung wabak COVID-19. Namun, pelaksanaan darurat politik ini amat memberi kesan yang besar kerana Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak dapat bersidang serta pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil juga tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh ini. Pengisytiharan darurat ini dianggap bukan jalan yang terbaik oleh segelintir ahli politik. Penangguhan kesemua perkara tersebut jelas memberi kesan ke atas kestabilan politik semasa negara berdepan dengan serangan wabak ini dan telah menimbulkan pelbagai cabaran dan rintangan. COVID-19 juga telah membuatkan rakyat tidak turun padang ketika pilihan raya dilangsungkan akibat daripada ingin menjaga keselamatan diri seperti mana yang berlaku di Sabah September 2020 lalu. Hal ini kerana setiap pengundi berasa berat dan susah ketika ingin keluar mengundi akibat daripada perlunya mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan oleh kerana itu, mereka lebih memilih untuk tidak keluar mengundi. Namun, ada yang keluar untuk melaksanakan kewajipan sebagai rakyat, tetapi segelintir daripada mereka tidak mengikut SOP sehingga penularan wabak COVID-19 menjadi lebih agresif. Perebutan kuasa di Malaysia kini bagaikan trend
yang patut dilaksanakan oleh ahli politik, walaupun pada ketika itu negara sedang berperang dengan pandemik sehinggakan rakyat berasa muak dan memandang serong ke atas ahli politik Malaysia. Natijahnya, krisis politik semasa pandemik ini sangat memberi kesan terhadap pembangunan negara dan pemimpin haruslah mencari jalan penyelesaian yang terbaik agar Malaysia tidak gagal dalam berdepan dengan masalah wabak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzari Izzati binti Muhammad Zahir, nombor kad matrik 2021 119921. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan PKP dari perspektif sosial. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang sangat mendalam kepada seluruh penduduk dunia dari aspek sosial. Penduduk di seluruh dunia dan juga di Malaysia telah mengalami perubahan dalam kehidupan seharian berbanding dengan kehidupan sebelum ini. Contohnya, ramai masyarakat yang hilang sumber pendapatan, hilang pekerjaan, masalah kesihatan dan masalah mental yang meningkat dan aktiviti keagamaan yang diperketatkan. Hal ini telah melatih penduduk di Malaysia untuk hidup dalam norma yang baru dan juga memberi tekanan kepada setengah masyarakat yang ingin menyesuaikan diri dengan PKP ini. Antara implikasi sosial dari Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dapat dilihat adalah sebarang aktiviti keagamaan dikawal ketat demi membendung wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Pada Mac 2020, awal wabak terjadi, aktiviti keagamaan seperti solat Jumaat dibenarkan dengan mengikut prosedur SOP yang ditetapkan, seperti mewajibkan pemakaian pelitup muka, memakai pembasmi kuman, mengimbas suhu dan menjaga jarak fizikal dalam solat. Namun pada 17 Mac, Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa semua aktiviti surau dan masjid perlu ditangguhkan. Hal ini telah menaikkan kemarahan sesetengah masyarakat kerana tidak dapat beribadah di rumah ibadah. Pada 15 Jun, Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa pembukaan semula rumah ibadah Islam dan muka Islam tapi dengan mengikut SOP dan kapasiti bangunan yang ditetapkan dan mewajibkan masyarakat untuk scan MySejahtera. Seterusnya, PKP ini juga telah memberi impak kepada sektor pendidikan. Pada mulanya, pelbagai masalah yang timbul di kalangan pengajar, guru, pensyarah, murid-murid dan juga ibu bapa dalam mengendalikan pembelajaran dan pengajaran kerana penutupan sekolah dan institusi tinggi. Hal ini juga telah memberi kebimbangan kepada pelajar apabila kelas secara bersemuka ataupun dua halak antara pelajar dan guru tidak dapat dilaksanakan. Namun menurut Abdul Muiz Rusli, dengan wujudnya pelbagai teknologi pendidikan yang canggih pada masa kini, kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak semestinya berlaku secara bersemuka. Oleh itu, pembelajaran secara atas talian diperkenalkan demi meneruskan pembelajaran dan membendung wabak COVID-19 daripada terus merebak. Namun, penerimaan pelajar terhadap pembelajaran secara online mendapati bahawa agak sukar untuk memahami konteks pembelajaran, tambahan pula dengan internet yang kurang memuaskan dan untuk berkomunikasi dan menanyakan soalan kepada pengajar. Selain itu, PKP ini telah memberi kesan yang mendalam dari aspek psikologi rakyat. Kita dapat lihat sepanjang PKP ini berlangsung, banyak premis-premis yang perlu ditutup, rakyat yang hilang pekerjaan, dan ini telah menjejaskan emosi mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Lebih membimbangkan lagi apabila peningkatan kes bunuh diri di Malaysia dan juga di luar negara meningkat tinggi akibat masalah bebanan hutang dan juga masalah emosi yang terjejas akibat pandemik ini. Namun golongan yang terjejas emosi adalah golongan di barisan hadapan kerana mereka bekerja bersungguh-sungguh membendung wabak ini tanpa rehat yang cukup. Menurut Setiausaha Persatuan Sekretariat Malaysia, Dr. Firdaus Abdul mengatakan bahawa petugas kesihatan di luar negara disyaki menghadap COVID-19 dan membunuh diri. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan tekanan dan kesan emosi yang ketara dalam pandemik ini. Assalamualaikum, saya Muhammad Atif bin Abdul Rahim. Umum diketahui apabila PKP pada awal tahun 2020 dilaksanakan, kesemua sektor ekonomi ditutup kecuali sektor-sektor penting seperti sektor keselamatan dan sektor kesihatan. Kerana ini berlanjutan beberapa bulan sehingga kelonggaran diberikan oleh pihak kerajaan dengan membenarkan beberapa sektor beroperasi mengikut standard operasi prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Kesempatan Negara MKN.
Hampir kesemua penggiat ekonomi terkesan apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Antara kesan yang dapat dilihat adalah penurunan pengaliran masuk pelaburan langsung asing. Menurut laporan, Malaysia jatuh 68% ke 2.8 bilion pada tahun 2020. Hal ini kerana pada waktu itu Malaysia masih belum cekap mengatasi wabak COVID-19 dan pertambahan kes yang tinggi menyebabkan pelabur asing enggan melabur di dalam negara. Seterusnya, PKP juga turut menyebabkan penambahan barangan ekspor dan import yang tergendala di pelabuhan. Hal ini kerana hampir kesemua negara di dunia ini menutup sepadan negara mereka, termasuklah Malaysia. Tujuan penutupan ini adalah untuk menyekat penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak berpanjangan kerana kerajaan menyenaraikan pelabuhan, pengundangan dan penghantaran barang di dalam sektor ekonomi perlu. Kadar pengangguran pada waktu itu juga meningkat semasa PKP. Hal ini kerana institusi atau organisasi syarikat terpaksa memberhentikan pekerja mereka supaya syarikat dapat bertahan beroperasi semasa sekatan penuh dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan juga menetapkan sektor pembuatan dibenarkan beroperasi pada 60% kapasiti pekerja dalam suatu masa. Hal ini menyebabkan syarikat terpaksa mengurangkan kadar pekerja di dalam syarikat mereka. PKP juga membantukan pemulihan pasaran pekerjaan kerana majikan mungkin akan menangguhkan pengambilan pekerja sehingga wabak COVID-19 ini stabil. Dalam pada itu, penambahan peniaga kecil di tepi jalan seperti cendawan tumbuh selepas hujan pada masa kini jelas menunjukkan kadar pengangguran di dalam negara meningkat secara mendadak. Rakyat terpaksa menggunakan inisiatif berniaga secara kecil-kecilan untuk menampung kos sara hidup mereka pada zaman sekarang. Menunggukkan barangan-barangan mentah seperti sayur-sayuran yang rosak akibat tidak boleh dijual ataupun dieksport memberi kesan kepada petani moden dan menyebabkan mereka mengalami kerugian, serta ada yang di antara mereka terpaksa menjual ladang atau kebun mereka untuk kelangsungan hidup. Kenaikan harga barang yang terlalu drastik pada hari ini amat memberi kesan kepada rakyat seperti harga ayam dan sayur-sayuran yang melambung tinggi kerana permintaan yang tinggi dan pengeluaran barangan tersebut yang tidak cukup untuk menampung permintaan yang banyak. Proses kemajuan negara juga terbantut kerana sektor pembinaan juga tidak dibenarkan beroperasi pada permulaannya. Hal ini menyebabkan pemaju tidak dapat menyiapkan projek pada masa yang ditetapkan. Pemaju juga mempunyai halangan seperti kekurangan pekerja buruh kerana kebanyakan pekerja buruh asing perlu dihantar pulang ke negara asal mereka. Penambahan kadar jangkitan COVID-19 juga berkait rapat dengan sektor pembuatan dan sektor pembinaan. Terdapat beberapa syarikat yang memaksa pekerja asing yang dijangkiti untuk datang bekerja bagi mengejar jumlah produksi barang untuk dipasarkan. Hal ini menyalahi Undang-Undang atau Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Oleh yang demikian, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menetapkan standard operasi prosedur SOP yang ketat kepada pemaju dengan menutup tapak pembinaan yang menyumbang kepada kluster COVID-19 serta membatalkan lesen pembinaan mereka yang kerana melanggar SOP yang ditetapkan. Akhir sekali, PKP juga memberi impak kepada sektor penerbangan di Malaysia bahkan di seluruh dunia. Syarikat penerbangan gergasi di Malaysia seperti Malaysia Airlines dan AirAsia juga jelas terkesan dengan longgokkan kapal-kapal terbang yang tidak dapat beroperasi kerana kerajaan pada waktu itu menyekat pergerakan penerbangan domestik dan antarabangsa. Hal ini menyebabkan organisasi berkenaan terpaksa membatalkan kontrak pekerjaan kepada pekerja-pekerja mereka bagi mengurangkan kerugian yang harus ditanggung oleh syarikat berkenaan. Perkara ini juga menyebabkan para pekerja yang diberhentikan hilang punca perdebatan dan terpaksa mencari inisiatif lain bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Akibat daripada perkara ini, kerajaan juga hilang punca pendapatan daripada hasil cukai penerbangan serta hasil pelancongan kerana pelancong asing tidak dapat bercuti di dalam negara, bahkan warga negara juga tidak dibenarkan bercuti di dalam negara. Ini jelas membuktikan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan amat memberi kesan yang drastik kepada ekonomi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang iktibar ataupun penyelesaian politik. Terdapat pelbagai masalah ataupun kesan ketika PKP dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dan jika ada masalah, mesti ada cara penyelesaiannya.
Dan cara penyelesaian dari segi politik ialah salah satunya ialah kerajaan melakukan gencatan politik. Sebagai contoh, Dr. Zahid Ahmad Habibie pernah melakukan gencatan politik yang bertujuan untuk memberikan keutamaan sepenuhnya kepada rakyat. Selain itu, kerajaan juga menetapkan peraturan baru seperti setiap ahli politik seharusnya mengesan suhu badan mereka sebelum memasuki Dewan Parlimen, dan sesiapa yang bersuhu badannya mempunyai lebih daripada 38 darjah Celsius tidak akan dibenarkan masuk untuk bersidang. Seterusnya, kerajaan juga mewajibkan semua ahli parlimen dan juga para petugas menjalani ujian saringan COVID-19 setiap 2 minggu. Selain itu, semua ahli parlimen juga turut wajib mengesan QR code sebelum masuk ke Dewan Parlimen menggunakan aplikasi MySejahtera. Dan akhir sekali, kerajaan juga menetapkan bahawa semua ahli parlimen tidak boleh bersidang secara beramai-ramai ataupun melakukan aktiviti keramaian beramai-ramai sama ada di luar ataupun di dalam Dewan Parlimen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Zulfikri, nombor metrik 2021-102-793. Jadi kali ini saya ingin menerangkan tajuk saya pula sosial, iaitu pengajaran ataupun iktibar yang boleh kita dapat daripada sosial ni. Jadi yang pertama ialah pihak tempat beribadat harus memastikan had maksimum kapasiti yang boleh masuk ke tempat-tempat tersebutlah. Jadi pihak tersebut perlu memastikan jarak dan juga tempat yang disediakan mengikut SOP, mengikut undang-undang kerajaan semasa. Jadi yang seperti kita dah tengok memang telah dilaksanakanlah bagi beberapa tempat beribadah. Dan seterusnya, bagi poin yang kedua ialah guru perlu melengkapi diri dengan penguasaan dalam teknologi digital dan menguasai ilmu untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Dan juga pelajar juga perlu bersedia untuk pembelajaran secara talian. Macam kita tengok sekarang ni para guru ataupun para tenaga pengajar telah pun menguasai sebanyak dan sedikit penguasaan dalam ilmu digital ni lah. Jadi alhamdulillah kebanyakan berjaya dilaksanakan. Jadi poin yang terakhir, ibu bapa boleh mengatur rancangan atau aktiviti bagi menyusun jadual harian anak bagi mengurangkan kebosanan dan kegelisahan mereka. Macam kita tengok benda ni, kalau ibu bapa tak handle, ibu bapa tak ambil berat, kemungkinan anak-anak tu sendiri berasa kebosanan dan rasa macam dia nak lari rumah, dia nak pergi ke sana sini. Jadi ibu bapa kena ambil titik berat kan, dan perlu melihat keadaan anak-anak supaya tidak menjadi kementalan kepada anak-anak lah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasafi, dan sekarang saya akan menerangkan bagaimana kita hendak menyelesaikan kemula ekonomi selepas pengisytiharaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Yang
Pertama ialah memberi bantuan kepada peniaga kecil dan sederhana ataupun PKS. Seperti mana kita tahu, pada awal bulan November tahun ini, kerajaan telah meluluskan pinjaman tanpa faedah kepada pekebun kecil dan sederhana melalui bajet 22. Pinjaman ini diharap memberi mereka peluang untuk meneruskan perniagaan dan menghasilkan perniagaan yang baru. Pinjaman ini juga diberikan keutamaan kepada mereka melalui agensi kerajaan seperti Tekun, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat dan Bank Negara. Tekun dijangka akan meluluskan pinjaman sebanyak 10,000 maksimum kepada pemohon tanpa faedah melalui agensi mereka. Yang kedua pula ialah pengeluaran KWSP. Pengeluaran ini tidak asing bagi rakyat Malaysia pada waktu PKP ini kerana KWSP telah meluluskan pengeluaran wang tunai sebanyak 10,000 dan 5,000 melalui Air Sinar dan Air Citra. Ini diberikan kepada penyimpan KWSP dan pengeluaran ini diharap dapat digunakan untuk membayar hutang dan membuka perniagaan yang baru bagi mereka yang sudah mengalami sudah diberhentikan kerja kerana PKP ini. Yang kedua pula ialah membuka bengkel kemahiran. Pihak kerajaan dan pihak swasta diharap membuka bengkel kemahiran seperti perbaikan telefon, laptop dan pengeditan video, kerana ini memberi peluang kepada mereka yang sudah diberhentikan kerja untuk mencipta karier yang baru. Untuk menambah bengkel kemahiran ini juga dijangka dapat menambah kemahiran mereka yang sedia ada untuk membantu mereka kembali kepada alam pekerjaan. Golongan muda juga diharap menggunakan peluang ini dengan sepenuhnya kerana mereka akan menempuhi alam pekerjaan yang baru dan mereka boleh menggunakan kemahiran yang mereka pelajari pada bengkel ini untuk meminta kerja di masa hadapan kelak.